Baiklah, hari ini kita akan teruskan lagi tajuk yang baru, iaitu Ustazah akan terangkan peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pendidikan Islam tahun 6. Di akhir pengajaran, murid-murid dapat yang pertama menjelaskan peristiwa sebelum kewafatan Rasulullah, kedua menjelaskan peristiwa pada hari kewafatan Rasulullah, yang ketiga menghuraikan reaksi beberapa orang sahabat tentang kewafatan Rasulullah, dan yang keempat menjelaskan kesan daripada peristiwa kewafatan Rasulullah. Terlebih dahulu, Ustazah akan bacakan satu hadis riwayat Ahmad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz bin Jabal ketika beliau hendak berangkat ke Yaman, "Wahai Muaz, kemungkinan kamu tidak akan dapat bertemu lagi dengan aku selepas tahun ini. Moga kamu akan melalui masjidku ataupun perkuburanku itu." Riwayat Ahmad. Jelas menunjukkan bahawa Nabi Muhammad telah memberikan gambaran kepada Muaz bahawa baginda akan wafat tidak lama lagi dan tidak akan bertemu dengan Muaz selepas tahun tersebut. Seterusnya, Ustazah akan terangkan detik terakhir kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ditimpa sakit pada penghujung bulan Safar tahun ke-9 Hijrah selepas baginda pulang dari menziarahi tanah perkuburan Baqi'. Baginda ditimpa sakit kepala dan demam yang teruk. Sakit baginda berterusan selama beberapa hari. Okey. Apabila keadaan semakin tenat, baginda meminta izin daripada para isteri baginda untuk berada di rumah Aisyah bin Abu Bakar. Aisyah bin Abu Bakar merupakan isteri baginda juga. Okey, baginda dipapah oleh Ali bin Abu Talib dan Al-Fadl bin Abbas ketika berjalan menuju ke rumah Aisyah. Cuba adik-adik bayangkan bagaimanakah keadaan Rasulullah pada waktu itu. Keadaan baginda sangat lemah. Para sahabat sangat sedih melihat keadaan Rasulullah yang sakit. Baginda berucap di khalayak ramai dan membayangkan bahawa baginda akan wafat tidak lama lagi. Okey, cuba adik-adik perhatikan bahawa semasa baginda berucap di khalayak orang Muslim pada waktu itu, baginda telah memberi bayangan, memberi gambaran bahawa baginda akan wafat tidak lama lagi. Suasana tersebut sangat sedih. Baginda juga berpesan kepada para sahabat golongan Muhajirin agar berbuat baik dengan orang-orang Ansar. Itulah antara pesanan yang Nabi sampaikan semasa baginda berucap tersebut. Walaupun sakit, baginda tetap menunaikan solat berjemaah di masjid. Tetapi apabila keadaan Nabi Muhammad semakin lemah, baginda meminta Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam menggantikan baginda semasa solat berjemaah. Begitulah keadaan Rasulullah walaupun baginda sakit. Baginda tetap mahu berjemaah di masjid. Apabila keadaannya semakin lemah, barulah baginda menyerahkan tugas sebagai imam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya, pada 12 Rabiul Awal ketika para sahabat sedang menunaikan solat subuh berjemaah, baginda menyelak tirai pintu di rumah Aisyah tersebut dan melihat ke arah mereka yang sedang solat berjemaah sambil tersenyum. Okey, perbuatan Nabi tersebut disedari oleh orang ramai. Jadi, para jemaah yang berada di masjid pada waktu tersebut merasa gembira kerana mereka menyangka Nabi Muhammad sudah sihat dan akan menjadi imam. Okey, seterusnya keadaan Nabi semakin tenat. Baginda memanggil anaknya Fatimah, cucu-cucu baginda dan para isteri baginda untuk memberikan pesanan. Baginda berpesan kepada seluruh orang Islam
berulang kali baginda mengingatkan umatnya agar sentiasa memelihara solat. Okey, baginda tidak pernah lupa kepada umatnya. Ketika hampir saat kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman datang bertemu baginda dengan membawa kayu siwak. Kayu siwak ni ialah sejenis kayu yang digunakan untuk membersihkan gigi. Baginda memberikan isyarat kepada Aisyah bahawa baginda hendak bersiwak. Ketika itu baginda berada di pangkuan Aisyah. Sejurus kemudian wafatlah baginda ketika berusia 63 tahun. Begitulah peristiwa kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita cintai. Okey, sekarang Ustazah akan terangkan selepas peristiwa kewafatan tersebut bagaimanakah reaksi para sahabat terhadap berita kewafatan Nabi Muhammad. Okey, bagaimana penerimaan para sahabat dan orang Islam. Yang pertama, suasana di Madinah diselubungi rasa sedih dan pilu apabila menerima berita tersebut. Para sahabat sangat sedih dan berduka cita menerima berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bergegas pergi ke rumah Aisyah untuk mendapatkan kepastian. Abu Bakar melihat sendiri jenazah baginda lalu menangis kesedihan. Okey, Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang paling akrab dengan baginda. Seterusnya, Abu Bakar mencium wajah baginda lalu keluar menemui para sahabat dan mengesahkan berita kewafatan Nabi Muhammad tersebut. Cuba adik-adik bayangkan suasana pada waktu tersebut, ramai orang di luar rumah yang tertanya-tanya betulkah berita tersebut. Jadi Abu Bakar menenangkan Umar dan Abu Bakar juga mengesahkan peristiwa kewafatan Nabi tersebut. Umumkan berita tersebut kepada orang-orang yang berada di luar rumah. Abu Bakar juga menenangkan Umar Al-Khattab yang kelihatan begitu terperanjat dan sukar untuk mempercayai berita tersebut. Seluruh orang Islam pada waktu tersebut sangat terkejut dan tidak menyangka peristiwa itu akan berlaku. Mereka sangat sedih. Okey, seterusnya Abu Bakar menyampaikan ucapan kepada kaum muslimin. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup. Kemudian beliau membacakan surah Ali Imran ayat 144. Jadi selepas Nabi Abu Bakar mengesahkan peristiwa tersebut, keadaan bertambah sedih. Okey, beberapa sahabat menguruskan jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenazah baginda dimandikan dan dikafankan. Seterusnya disembahyangkan secara berperingkat oleh kaum muslimin. Berebut-rebut kaum muslimin ingin menyembahyangkan jenazah baginda. Jadi ia dilakukan secara berperingkat. Baginda dimakamkan di tempat baginda wafat, iaitu di rumah Aisyah. Okey. Jadi Ustazah juga ingin terangkan selepas pada peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, kesan daripada peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, para sahabat berduka cita, bersedih, pilu, okey, di atas kewafatan Nabi Muhammad. Yang kedua, keimanan mereka semakin kukuh. Yang ketiga, umat Islam terus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, umat Islam bersatu hati dan semakin mengukuhkan strategi dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Yang kelima, sistem syura diteruskan dalam pemerintahan. Syura bermaksud bermusyawarat. Okey, bermusyawarat beramai-ramai untuk mendapatkan keputusan. Bukanlah berdasarkan pendapat seorang sahaja, tetapi berdasarkan pendapat orang ramai. Yang keenam, Abu Bakar As-Siddiq dilantik sebagai khalifah melalui kaedah syura.
Okey, Abu Bakar As-Siddiq dilantik sebagai pemimpin melalui kaedah bermesyuarat. Okey, iktibar yang kita akan dapat daripada peristiwa kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, meyakini Allah bersifat kekal, tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Allah bersifat maha hidup. Hidup manusia hanyalah sementara. Okey, walaupun Rasulullah itu kekasih Allah, tetapi baginda merupakan manusia biasa dan baginda telah pun wafat. Hendaklah mengisi masa dan usia dengan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Okey. Seterusnya, Nabi juga berpesan supaya memelihara solat. Sebagai orang Islam, kita hendaklah mematuhi pesanan Nabi dan mengikut setiap pesanan Nabi, terutamanya tentang solat. Yang kedua, hendaklah memperbanyakkan selawat ke atas Nabi. Okey, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh memberikan syafaat, iaitu pertolongan kepada hamba-Nya, kepada pengikut-pengikutnya yang berselawat kepada baginda. Baginda akan memberi pertolongan tersebut sewaktu di hari akhirat nanti. Yang ketiga, mengamalkan sunnah baginda dalam kehidupan. Banyak sunnah baginda. Sunnah ini ialah perkara yang Nabi Muhammad amalkan semasa baginda hidup. Jadi kita boleh amalkan apa yang baginda amalkan semasa baginda hidup. Itu merupakan perkara sunat. Barang siapa yang melakukannya, insya-Allah Allah akan memberi ganjaran pahala. Seterusnya, iktibaran kita akan dapat daripada peristiwa kewafatan Rasulullah ialah Abu Bakar As-Siddiq sentiasa menyokong baginda semasa senang dan susah. Abu Bakar merupakan sahabat baginda yang sangat rapat dengan baginda, yang tidak pernah bertanya dan meragui apa yang Nabi Muhammad perkatakan. Jadi beliau merupakan orang yang paling rapat dengan Rasulullah. Kita mestilah berusaha menjadi sahabat yang baik. Ikutlah seperti apa yang Abu Bakar As-Siddiq lakukan. Yang ketiga, sentiasa bersedia untuk membantu rakan yang berada di dalam kesusahan. Okey, seterusnya, Usamah bin Zaid dilantik mengetuai angkatan tentera pada usia yang muda. Beliau dipilih kerana mempunyai ketakwaan dan keistimewaan dalam bidang ketenteraan. Bagi mereka memilih Usamah bin Zaid kerana bagi beliau berkebolehan dan sesuai sebagai ketua dalam angkatan tentera. Okay. Baiklah murid-murid, sila perhatikan gambar yang Ustazah tunjukkan di slide. Ini merupakan gambar Masjid Nabawi yang terletak di Madinah. Okey, kalau kita perhatikan, Masjid Nabawi mempunyai semua kubahnya kebanyakannya berwarna putih, tetapi ada satu kubah yang berwarna hijau. Kubah yang berwarna hijau merupakan satu petunjuk bahawa di bawahnya terdapat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita berada di bahagian dalam masjid tersebut, ini merupakan gambaran pagar-pagar di bahagian luar sebelum masuk ke makam Rasulullah, dan ini merupakan gambaran tentang makam Rasulullah. Okey, di sebalik pagar ini terdapat makam Rasulullah. Sebenarnya para jemaah yang pergi menziarahi Masjid Nabawi, jemaah tidak dibenarkan masuk ke ruangan makam Rasulullah, hanya berada di luar pagar ini sahaja. Okey, dan maka di sekitar kawasan makam Rasulullah ini kita sebut sebagai Raudah. Raudah merupakan salah satu tempat yang mustajab doa orang-orang Islam. Okey, dinyatakan bahawa ia adalah tempat yang diperkenankan doa oleh Allah Ta'ala.
Okey, seterusnya ada soalan di sini, di manakah terletaknya makam Rasul? Makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terletak di Masjid Nabawi ataupun dahulunya merupakan rumah isteri baginda Aisyah dan sekarang ni merupakan Masjid Nabawi. Okey, Ustazah ada nota di sini. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir yang diutuskan Allah kepada umat manusia. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, tidak ada lagi Nabi yang baharu. Okey, jadi selepas kewafatan baginda, tugas menyebarkan dakwah Islam menjadi tanggungjawab semua umat Islam. Okey, semua umat Islam hendaklah bertanggungjawab untuk menyampaikan dakwah tersebut. Sebarkanlah agama Islam tersebut. Okey, begitulah tajuk pada hari ini. Ustazah harap murid-murid dan adik-adik semua dapat mengambil iktibar daripada peristiwa kewafatan Rasulullah. Baginda merupakan junjungan Nabi kita. Okey, selawat dan salam untuk baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selamat sejahterakanlah ke atas Nabi Muhammad dan ke atas keluarga baginda. Hendaklah kita sentiasa berselawat setiap hari, latih diri kita untuk memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita merupakan umat Nabi Muhammad yang terpilih untuk mendapat syafaat dari baginda. Semoga pelajaran ini dan video ini bermanfaat. Jumpa lagi pada video yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.